kamu kena faham, iaitu kedudukan relatif ni merujuk kepada hadapan, belakang, kiri dan kanan. So, kedudukan relatif yang kita nak belajar hari ini iaitu ditentukan dengan merujuk kepada titik rujukan. Apa itu titik rujukan, cikgu? Aduh mak ai tak fahamnya. Tak apa. Jom kita tengok. Contoh, ini adalah kedudukan murid dalam kelas tingkatan 1 Arif. Okey, baik. So bayangkan, okey, yang gambar ini sebenarnya dapat daripada atas, ya, daripada atas dan kamu duduk di bawah. So gambar ni daripada atas bumbung, so kamu tengok ke bawah. Jadi di sebelah kiri tu adalah papan tulis dan di belakang tu adalah papan kenyataan. Bagi tahu cikgu, kat manakah depan, kat manakah belakang? Yang mana depan, yang mana belakang kelas? Depan yang ada papan tulis. Yang Belakang ada depan. papan kenyataan. Yes, betul. Maksudnya di sini, yang ada papan tulis ini adalah di depan dan yang ada papan kenyataan ini adalah di belakang. Okey, so kita dah tahu. Jadi, satu lagi cara iaitu kita nak tahu macam mana depan belakang, kita dah tentu tengok dia punya pintu. Kelas kamu confirm ada pintu kan? Jadi yang ini adalah yang hitam sikit ni pintu depan. Yang belakang ini adalah pintu belakang. So ada dua, kiri dan kanan. Okey. Baik, pintu belakang ni yang selalu kalau budak-budak nakal, bila cikgu pandang je papan tulis kan, budak-budak nakal contohnya macam Raju ke macam Adam kan, tahu-tahu hilang. Dia ikut mana? Ikut pintu belakang. Kurang asam betul. Jangan buat Jangan buat. Okey. Baik. So kita lihat di sini Kita lihat. Baik. Ini susunan meja yang dia menghadap. So, kalau kita lihat di sini Akmal ya. Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Nampak ayat dia iaitu Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Okey, sebelah kiri Siti. Siti mana? Siti yang ini. Siti yang ini. Kemudian yang Chin pula duduk di hadapan Siti. Maksudnya di sini Siti dijadikan titik rujukan. Nampak tak? Siti dijadikan titik rujukan. Okey. Baik. So sebab itu dia gunakan Siti. Kedua-dua Chin dengan Akmal ni, kalau mak kamu tanya, contohnya mak Akmal tanya, Akmal, kamu duduk di mana dalam kelas? Oh, saya duduk di sebelah kiri Siti. Maknanya Siti dijadikan titik rujukan. Kalau mak Chin pun tanya, Chin, kamu duduk di mana dalam kelas? Oh, saya duduk di hadapan Siti. Maknanya Siti telah dijadikan titik rujukan. Okey. Begitu juga kalau kita lihat di sebelah kanan ni, iaitu Dina. Dina pula duduk di sebelah kanan Siti. Walaupun Siti ni jauh daripada Dina, tapi kalau nak dijadikan Siti tu titik rujukan, maka kita kata, oh, kalau Dina ni duduk kat mana dengan Siti? Oh, saya duduk jauh sikit, tapi saya duduk di sebelah kanan Siti. Betul tak? Jadi, Siti itu dijadikan titik rujukan. Begitu juga macam kalau katakan Siva ni. Jadi Siva duduk di belakang Siti. Maknanya apa? Still Siti dijadikan titik rujukan. Maknanya Siti ini dijadikan titik rujukan. Mungkin ada yang akan bertanya, cikgu, tak boleh ke orang lain dijadikan titik rujukan? Boleh. Contohnya, okey, katakan kita tukar. Katakan Sonia menjadi titik rujukan. Okey. Kalau Sonia menjadi titik rujukan, bagi tahu cikgu. Okey, Raju duduk di sebelah mana? Raju berada di hadapan. Yes, Raju berada di hadapan siapa? Sonia. Kena ayat penuh. Raju berada di hadapan Sonia. Bagaimana pula dengan Dina? Dina duduk di belakang Sonia. Belakang? Ya, maknanya Dina duduk di belakang Sonia. Nampak tak kalau kita jadikan
Sonia itu sebagai titik rujukan. Kalau katakan Siva, Duduk di sebelah ah, kanan ah, Sonia. ah, kanan ke kiri? Kanan. Dah confused. Kiri. Ada pula duduk sebelah kiri. Ada pula duduk sebelah kanan. Kanan. Ah, Kanan. Baik. Kita nak ambil kat mana? Okey. Bayangkan kalau kita duduk dekat tempat Sonia. Kalau kita duduk kat tempat Sonia, sudah tentulah Siva di sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Kanan. Ya, betul. Bermakna Siva itu kalau kita duduk di tempat Sonia, kita buat macam tu juga kita buat macam tu juga. Okey, so bermakna Siva duduk mana? Siva duduk sebelah kanan Sonia. Itu cara bagaimana untuk menentukan titik rujukan. Boleh faham? Senang je kan. Tapi selalunya kita selalunya confuse. Keliru mana satu ni? Mana satu? Jadi itu kalau dalam kelas. Kalau di luar kelas, kalau tempat-tempat besar-besar macam mana? Okey, jom. Kita lihat di sini ya. Cara menentukan kedudukan relatif di lapangan. Maknanya di kawasan yang betul-betul di atas bumi lah. Contohnya kita lihat di sini, lihat peta Pekan Indah. Ini peta Pekan Indah. Okey. So, kalau kita lihat di sini peta Pekan Indah. Okey, masjid akan menjadi titik rujukan. Okey, kalau masjid menjadi titik rujukan, kita akan tahu di mana pejabat pos, bank, kemudian hospital dan juga sekolah. So, kalau kita lihat kan, berdasarkan kalau kita lihat di sini, berdasarkan peta Pekan Indah, masjid dijadikan titik rujukan, anda akan mendapati bahawa bank terletak di mana? Di hadapan masjid. Kamu pun keliru. Kenapa di hadapan? Background macam mana? Macam ni. Oh. Ini kreativiti cikgu lah. Okey, baik. Kenapa di hadapan masjid Oh, bukan hadapannya kat depan ni ke? Macam mana nak tahu hadapan ke belakang masjid? Senang je. Kamu tengok kat masjid tu, kat mana pintu depan dia? Dia menghadap mana? Jadi kalau kamu lihat, masjid ni, pintu depan dia kat depan ni. Kan? Sebab ada jalan raya masuk kan? Jadi sudah tentulah depan dia, iaitu depan dia adalah bank. Depan dia adalah bank. Di hadapan. Kemudian kalau kita lihat ayat hospital terletak di hospital terletak di belakang di belakang masjid. Hospital terletak di belakang masjid. Tu hospital. Kemudian kalau kita lihat sekolah terletak di mana? Di sebelah kiri masjid. Kamu pun mungkin kamu cakap, saya tengok kat atas ni cikgu, kan masjid tu, sekolah tu sebelah kanan, pejabat pos tu sebelah kiri. Macam mana nak kira dia sekolah tu pula jadi sebelah kiri? Okey. Sebenarnya ya, betul. Maknanya kamu kena membayangkan kamu berdiri di masjid ini. Okey, contohnya cikgu buat orang lah. Kan? Orang kat sini. Kamu kat sinilah. Orang lidi je jangan buat muka orang betul-betul. Kan orang betul-betul kan besok baru siap. Kan? Jadi kalau muka kita menghadap bank, maka sebelah kanan kita adalah pejabat pos. Maknanya sebelah kanan masjid ini adalah pejabat pos dan sebelah kiri ini adalah sekolah. Nampak tak? Jadi kita kena tahu muka kita menghadap ke mana. Dan kita kena tahu macam masjid ni, kita kena tahu pintu depan dia kat mana. Barulah kita tahu kiri dengan kanan. Kan? Logik tak? Logik kan? Jadi itulah cara bagaimana untuk kita tahu di mana sekolah, di mana pejabat pos. Itu kalau di atas darat. Macam tu jugalah kita kena tahu tentang kedudukan relatif. Simple. Very simple. Ada sebarang pertanyaan
tentang kedudukan ini tak? Ya, Nak tanya. Tak So ada far semua cikgu. faham? Okey, Faham. bagus. Korang ni memang pelajar yang bijak-bijak. Maknanya korang ni bijak sana. Sana mana? Sana sampai sana lah bijaknya. Okey, baik. Cikgu sebenarnya juga nak bawa kamu pergi ke garisan-garisan ini, tetapi sebenarnya kita tengok nak buat latihan dulu ke nak pergi ke latitude longitude ni? Latitude dulu. Okey. Nak pergi latitude longitude dulu. Okey, baik, kita nak tahu sekarang ni. Okey, kita tanya ketua kelas nak. Kita tanya ketua kelas dulu. Okey, ketua kelas Syamir Syamir Elsham. Okey, nak kita buat latihan ke ataupun kita nak terus pergi ke latitude longitude? Nak terus yang latitude. Okey. So yang lain-lain setuju tak? Yang lain-lain setuju tak? Setuju. Setuju. Alright. Setuju. Okey. Baik, nampak tak? Ini kita gunakan apa? Kalau dalam dunia, dalam sejarah dunia, kita menggunakan demokrasi. Iaitu kita akan menggunakan suara terbanyak. Majoriti bersetuju untuk teruskan latitude dan longitude. Jom kita sambung dengan latitude dan longitude. Baik. Latitude dan longitude. Okey, kita nak pelajari hari ini latitude dan longitude, iaitu latitude dan longitude tu apa cikgu? Okey, baik. Baik. Sekarang kita akan lihat garisan latitude. Kalau kita lihat latitude. Kalau biasa tak pernah dengar, inilah latitude iaitu garisan yang dilukis secara melintang atau mendatar pada globe atau peta atlas. Ingat tu, dia garisan yang dilukis. Kalau pergi tengok kat bumi, tak ada garisan ini. Tak ada. Garisan ni memang tak ada. Okay, kalau kamu pergi ke satelit pun, kamu akan tengok, mana ada garisan latitude ni? Tak ada. Memang tak ada. Tapi garisan ini dilukis untuk menentukan kedudukan. Dan kalau kita lihat nombor 2 ni, peta atlas tu apa cikgu? Okey, peta atlas tu adalah peta bumi. Di mana peta bumi itu ada menunjukkan bentuk laut, benua, yang macam korang ni. Macam Google Earth yang cikgu selalu bawa korang tu. Macam Google Earth tu. Itu sebenarnya kalau dibuat dalam bentuk globe. Pernah tengok kan yang bentuk globe yang bulat, yang sengit sikit tu kan, yang kamu selalu main pusing-pusing tu kan. Dia pusing tu kan. Itulah globe. Globe ataupun peta atlas. Peta atlas tu kalau kita lihat, yes, pening saya. Dia pusing itu bukan kau yang pusing. Takkanlah benda tu bulat, kau yang pusing keliling bulat tu. Takkan. Okey, baik. So kita akan lihat. Nampak tak? Okey, baik, kita tengok daripada atas Okey, cikgu akan itulah, kelas geografi ni memang banyak terbang. Jadi cakap dengan mak kamu kan, kelas geografi memang banyak terbang. Jom kita terbang. Okey, ini di atas bentuk muka bumi, nampak tak? Dia punya bulat gitu kau. Dia punya bulat macam ni. Dan kalau kita lihat yang dikatakan, inilah dia. Nak katakan inilah dia dikatakan sebagai globe. Ataupun peta atlas. Nampak tak? Dia berpusing kan. Ini kita kata ini adalah gambaran sebenar globe ataupun peta atlas. Tapi selalunya orang akan apa? Orang akan beli yang globe bulat tu, yang ada rupa bentuk muka bumi kan. Dia letak atas meja. Itu globe tu. Ataupun peta atlas. Kalau kamu tengok kat situ ada banyak garisan tau. Garisan yang melintang, garisan yang menegak pun semua kan. Itu dipanggil latitude dan longitude. Yang dilukis. Yang dilukis kalau betul-betul kamu tengok mana ada garisan ni? Ada garisan? Tak ada kan? Mana ada garisan? Tak ada garisan. Jadi itu hanyalah garisan yang dilukis untuk menentukan kedudukan. Cikgu, Ya. dekat cursor cikgu tu, bila cikgu hover kat belah bawah, kat belah bawah kanan ada tunjuk longitude dengan latitude.
Ya betul. Ya, sebelah kanan ada longitude dan latitude. Ya ni nombor-nombor ni kan. Nombor-nombor ini adalah bacaan latitude dan longitude, tapi garisannya tak ada. Garisannya tak ada. Tapi dia punya longitude dan juga latitude tu memang ada ditulis dekat bawah ni, iaitu menentukan koordinat. Menentukan koordinat. Itu sebenarnya. Nampak tak? Saya fikirkan tentang Avengers. Wow, kan? Bagus korang ni kan, imajinasi tinggi. Okey, imajinasi yang tinggi, bagus. Okey, kita lihat balik. Baik. Latitude sebenarnya, latitude terbahagi kepada dua bahagian. Latitude akan membahagikan kepada dua bahagian, iaitu kalau kamu tengok kat sini, iaitu kita berkaitan dengan apa tahu? Hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Apa ni cikgu? Hemisfera. Okey. Hemisfera ni sebenarnya adalah separa bahagian bumi. Separa ni sebenarnya maksudnya separuh. Separuh. Jadi bermakna kat sini kalau kita lihat, separuh daripada garisan-garisan ini, kalau kamu tengok, garisan cikgu lukis ni garisan ini yang bahagian atas dipanggil hemisfera utara. Separuh bahagian bumi yang utara. Hemisfera selatan ialah separuh yang bahagian bumi selatan. Itu maksud dia. Kan utara selatan kan? Hemisfera utara, hemisfera selatan. Dan di hujung-hujung tu pula, hujung paksi bumi, di bahagian utara dan juga di bahagian selatan dipanggil kutub. Bagus soalan Hanifizan. Kita ni di hemisfera selatan ke utara? Sebenarnya kita berada di hemisfera utara. Kita ada di hemisfera utara dan kita sangat berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Yes. Sangat berhampiran dengan khatulistiwa, iaitu garisan kosong tu ya. Latitude kosong ni, iaitu yang kosong yang ini ni, yang garisan tu kan. Garisan-garisan putus-putus tu adalah garisan kosong darjah. Kosong darjah itu juga dipanggil garisan khatulistiwa. Dan garisan inilah yang bahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Ada dua. Itu yang kamu kena tahu, sedikit maklumat lah. Dia bahagikan kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. So tengah-tengah ada garisan khatulistiwa. Okey, baik. Kemudian yang ketiga kita lihat di sini, setiap latitude diberi nilai kosong. Setiap latitude ni akan diberi nilai kosong darjah, kosong darjah sehingga ke 90 darjah utara dan kosong darjah hingga 90 darjah selatan yang diukur dari pusat bumi. Macam mana pula ni cikgu? Tak faham. Mudah je sebenarnya. Kalau kita lihat, baik. Kalau kita lihat di sini, cikgu tunjukkan yang nombor 4 ni. Sebelum kita tengok nombor 4 tu, kamu tengok sebenarnya, setiap garisan ini kosong darjah. Kemudian dia akan buat satu lagi garisan dekat sini, macam ni lah, untuk menunjukkan garisan yang satu lagi. Kemudian sini ada garisan lagi, cikgu lukis. Begitu. Dan satu lagi ada di sini. Garisan ini semakin lama ke atas semakin menghampiri 90 darjah. Begitu juga di bahagian bawah tau. Di bahagian bawah pun ada juga garisan putus-putus. Dan juga di bahagian bawah. Betul. Baik, dan yang pada akhirnya ada 3 garisan di bawah. So, Haris Leo tanya, cikgu, ada ke dinosaur yang masih hidup? Ada. Kat dalam filem Jurassic Park. Cuba tengok filem Jurassic Park. Kan ada dinosaur kan? Itulah dia. Kan? Jadi dinosaur dalam cerita tu hidup. Itulah tu.
Okey, baik. Okey, baik. So, garisan-garisan ni semua ni ada nama tau. Garisan-garisan yang cikgu buat putus-putus tu ada nama dia. Nama dia kat mana? Dekat bawah ni. Jom kita tengok. Terdapat 5 garisan utama kat sini. Baik, inilah dia. Terconfuse saya tadi macam ya ke? Okey, baik. Kita lihat garisan yang tadi yang mula-mula kita belajar ialah 0 darjah Celsius ataupun garisan 0 darjah Celsius pula. Itu suhu. Sorry. 0 darjah. Okey. Garisan 0 darjah ialah garisan khatulistiwa. Yang di atas dia adalah garisan sartan. Garisan sartan. Iaitu garisan ini bernilai 23 1/2 darjah utara. U tu ialah utara. U tu utara. Atas dia lagi, yang ini adalah garisan Arktik. Iaitu yang nilai dia ialah 66 1/2 darjah utara. Okey. Mungkin ada yang akan tanya, cikgu, kena ingat ke? Actually kena ingat. Tapi nanti cikgu bagi satu formula. Macam mana nak ingat susunan dia. Senang je. Okey. Baik. Kemudian, yang di bawah garisan khatulistiwa tu, iaitu garisan jadi. Garisan jadi, iaitu 23 1/2 darjah selatan. Dan bawah dia lagi pula ada satu lagi garisan, iaitu garisan Antartik. Garisan Antartik iaitu bernilai 66 1/2 darjah selatan. Yang S tu selatan, yang U tu utara. Boleh faham? Maknanya di sini dia menggunakan, sebenarnya kesimpulannya dia menggunakan 3 darjah saja. 0 darjah, 23 1/2 darjah dan 66 1/2 darjah. Cuma kalau garisan tu ke atas, dia jadi utara. Kalau dia ke bawah, dia menjadi selatan. S. Boleh faham? Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh Dan cikgu. nanti Kang ada Boleh. yang okey, baik. Bagus. Jadi, sudah tentulah ada info kat sini dia kata apa tahu? Nilai latitude garisan khatulistiwa ialah 0 darjah dan panjang garisan khatulistiwa ini ialah 40,075 km. Bermakna garisan khatulistiwa yang tengah-tengah 0 darjah ni, inilah garisan yang paling panjang. Sebab dia ukur lilit di bahagian perut bumi kan. Perut perut bumi. Jadi kalau diukur, itulah yang mana dia punya lilitan keliling tu yang paling panjang. So, negara kita merupakan antara negara yang terletak berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Ya, betul. Dekat Amerika tu garisan sartan. Yes. Secara umumnya, semakin dia ke atas atau semakin dia ke bawah, kawasan itu makin sejuk. Makin sejuk. Sebab apa? Sebab bahagian yang, okey cikgu nak tunjuk kalau katakan bahagian yang di depan ni, yang 0 darjah ni, okey, kawasan ini, inilah kawasan yang sebenarnya cahaya matahari sampai dulu. Cahaya matahari sampai dulu. Sebab itu negara kita panas. Sebab negara kita dekat dengan garisan khatulistiwa. Semakin menghampiri ke atas, okey, ataupun semakin menghampiri ke bawah ni, okey, kawasan ke bawah tu, kawasan itu akan bersuhu yang lebih rendah. Jadi dia lebih sejuk. Sebab itu kalau kamu tengok macam Eropah, macam Rusia, macam Amerika, kenapa dia makin sejuk? Sebab dia bukan kat khatulistiwa. Dia dekat garisan sartan, dekat garisan Arktik. Sebab dia makin ke atas, makin kurang dapat cahaya matahari. Nampak tak? Itu sebenarnya. Malaysia kat mana? Malaysia sebenarnya lebih kurang 2 darjah je daripada garisan khatulistiwa. Sangat dekat. Sangat dekat. Garisan khatulistiwa. Ini sebenarnya tentang garisan latitude yang utama. Ada nak tanya?
Ada nak tanya? Baik. Tak ada Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak bagi tips. Macam mana nak ingat apa susunan ni cikgu? Sebab selalunya soalan ni apa tahu? Soalan akan keluar apa tahu? Dia bagi globe macam ni, kemudian dia akan bagi ruang-ruang kat tepi tahu. Okey, ni garisan apa? Ni garisan apa? Ni garisan apa? Garisan apa? Garisan apa? Macam mana nak ingat cikgu? Okey, senang saja. Baik, macam ni. Okey, cikgu tunjuk dengar. Dengar betul-betul. Sekarang ada yang lupa. Dan nak kobarkan ni. Tiba-tiba je cakap onogori. Okey, kita lihat di sini. Okey. Baik. Dengar dengar. Okey. Garisan artik A, kemudian sartan S, kemudian khatulistiwa K. Okey. Kemudian garisan jadi J. J. Kemudian garisan antartik iaitu A. Jadi ASKJA. Okey. Buat satu ayat. Ayat ni selalu cikgu guna. Okey. Kita boleh buat apa tahu? Aku suka kawan jadi angkasawan. Cuba baca. Aku suka kawan jadi kawan jadi angkasawan. Itu susunan dia daripada atas ke bawah. Aku suka kawan jadi angkasawan. Nampak tak? Jadi itu senang ingat. Oh, aku suka kawan jadi angkasawan. Jadi itu senang nak ingat. Aku suka kawan jadi angkasawan. Cikgu type lah kat sini dia punya nak ingat nak senang iaitu apa? Iaitu aku suka kawan jadi angkasawan. Okay. So, Syukri. Kawan saya Ali Syukri, dia angkasawan produk-produk gitu. Alamak, lain macam ayat tu. Okay. Baik. Kita lihat. Aku suka kawan jadi angkasawan. Ataupun bila kita nak buat ayat yang sebenar, iaitu apa? Iaitu artik, kemudian sartan, kemudian juga khatulistiwa, okey, kemudian juga jadi, dan yang terakhir iaitu antartik. Nampak? Senang nak ingat cikgu. Yes. Aku suka kawan jadi angkasawan. Angkasawan tu apa? Angkasawan tu lah yang apa? Yang angkasa. yang astronot tu kan? Angkasawan. Kang takut ada yang buat lain, iaitu angkasawan ni maksudnya apa? Iaitu yang ini. Tak pasal-pasal je macam ni. Jangan buat macam ni Aku suka kawan jadi angkasawan. Kan? Kawan tu dapat angka je terus jadi sawan. Jangan. Okey. Bukan angkasawan Bukan angkasawan tapi angkasawan. So okey. So aku suka kawan jadi angkasawan. So kita nak ingat artik, sartan, khatulistiwa, jadi antartik. Okey, aku suka kawan jadi angkasawan. Hangkasa. Ya, betul. Okey. Baik. Kalau kamu lihat, logik tak sebenarnya garisan khatulistiwa ini garisan yang paling panjang? Logik. Sebab bumi ni bulat. Bahagian yang tengah-tengah itulah yang paling apa? Yang paling panjang. Betul. Tak percaya, cuba korang tengok perut ayah korang. Cuba tengok perut bapak korang, tengok perut ayah kan. Daripada atas kurus je sampai ke perut tiba-tiba besar. Kan? Cuba ukur lilit. Ayah, nak tengok garisan khatulistiwa ayah? Jangan diukur. Okey. Jadi, memanglah garisan khatulistiwa ayah besar. Ya. Tapi jangan buat macam tu okey. Taklah kan. Cikgu tak adalah macam tu kan. Contoh yang paling senang nak buat eksperimen. Ambil tali tip tu ukur dekat perut ayah. Ayah, kenapa ni? Nak ukur garisan khatulistiwa ayah. Tapi jangan buat tak pasal-pasal kena lempang nanti dengan ayah kamu. Jangan buat. Okey. Baik. So, itu sebagai contoh. Memanglah kan. Yang atas dengan yang kaki yang kecil. Kemudian yang tengah-tengah tu besar kan. Perut ayah kita kan semua besar-besar kan.
Sian ayah kita kuat kerja, lepas tu kena banyak makan. Lama-lama bila perut besar kan, dia sendiri tak nampak mana tali pinggang Dia tak nampak tali pinggang dia. Sudah. Tali pinggang dia tak nampak. Tertutup pula. Sian dia kan. Okay. Macam mana cikgu tahu perut ayah saya besar? Baik. Selalunya lah orang umur 45 ke atas ni semua perut dia besar-besar. Sebab bahagia, gembira, anak-anak jadi pandai-pandai, anak-anak belajar. Cikgu maintain. Cikgu maintain. Cikgu lain. Cikgu kena ada bersenam. Cikgu lain. Okey. Okey. Kita teruskan. Tadi kita dah belajar garisan yang melintang. Melintang tu macam ni. Melintang, mendata, garisan tu macam ni. Satu lagi garisan yang ada iaitu garisan longitude. Garisan longitude. Okey, iaitu garisan yang dilukis secara menegak dari kutub utara ke kutub selatan pada globe ataupun atlas. Okey. Pada globe ataupun atlas. Dan kalau kita lihat nanti, okey. Yang kedua di bawah ni, kalau kita lihat nombor 2 okey, longitude kosong. Dia mula daripada kosong juga. Okey, longitude kosong darjah, okey, dinamakan sebagai apa tahu? Iaitu dinamakan garisan meridian pangkal ataupun GMP. Yang memisahkan timur dan barat bumi. Garisan ini yang pisahkan timur dan barat bumi. Garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Ini garisan yang dilukis di atas globe. Dan garisan ini berada di tengah-tengah ini. Sebelah kiri itu adalah barat, sebelah kanan ini adalah timur. Baik. So ada tak di atas bumi berkaitan dengan garisan meridian Greenwich ni? Ada, tapi garisan tu tak ada lah. Garisan tu tak ada. Tapi kalau tak silap cikgu lah kan, yang garisan meridian tu memang ada. Iaitu kalau kita lihat dia dipanggil Greenwich Greenwich meridian logistik. Okey. Baik. So kita akan lihat ada tak agak-agaknya Greenwich. Okey. Baik. Alright. So inilah dia. Cikgu tunjukkan memang ada nama tempat Greenwich tu okey. Jom kita lihat. Okey, inilah dia prime meridian. Okey, kalau kamu nak tahu info dia, okey, ini di Bandar Greenwich. Bukan. Rosham tu memang suka ambil gambar cikgu. Memang Rosham tu memang suka ambil gambar cikgu. Okey. Jadi jangan marah dia. Dia memang macam tu. Sebab dia nak melindungi muka dia yang lebih handsome daripada muka cikgu. Kan. Jadi orang-orang handsome ni kan dia suka sorokkan muka dia. Jadi itu dia tak tunjukkan. Okey. Okey, kita lihat. Meridian, the prime meridian is a geographical reference line. Apa pula tu? Alah. Okey, baik. Jom kita lihat Roshamat benda tu. Okey, prime meridian ini, cikgu tunjukkan prime meridian ni. Di manakah prime meridian ini? Okey, inilah dia kalau kita lihat prime meridian ini. Jom kita tengok. Apa dia sebenarnya ni? Okey, jom kita tengok. Agak-agak boleh mendarat ke tak boleh mendarat ni? Benda tu. Jom kita tengok. Okey, dan kita akan pergi ke sini dan kita akan lihat kat sini. Okey. Baik, kita mendarat sekarang untuk tempat yang alright. Okey, inilah tempat dia. Okey. Yang itu James Wolfe ini yang memulakan tempat ini sebagai tempat ini dikatakan sebagai tempat meridian ataupun kita katakan bermulanya garisan kosong darjah itu di mana? Di sini. Garisan longitude
yang kosong darjah tu bermulanya di sini. Itu maksud garisan meridian pangkal. Garisan meridian pangkal tempatnya, dan kalau tak silap cikgu, dia ada tempat di mana dia ada point dia tahu. Sekejap, kat mana point dia? Hari tu cikgu rasa ada point dia. Point dia kat mana point dia kat mana? Okey. Alright. So yang dikatakan garisan tu, inilah dia yang dikatakan garisan meridian pangkal, which is daripada garisan ini yang kamu nampak line yang diorang berdiri tu, yang dekat tengah-tengah tu kan, itulah dia garisan meridian. Bermula di sinilah dimulakan dikira kosong darjah. Kenapa semua kumpul situ cikgu? Sebab ini memang tempat bermulanya tempat geografi kira kosong darjah. Ini kira menjadi tempat tumpuan lah. Kat sinilah mulanya kosong darjah. Nampak tak? Dekat sinilah, dekat garisan ini. Kosong darjah. Iaitu di mana? Ini di bandar Greenwich. Di bandar Greenwich. Iaitu di kawasan di England. Di England sebenarnya ya. Di kawasan ini. Sejuk ke cikgu? Confirm lah sejuk ni kat England lah. Dekat England confirm lah sejuk. So kalau kita lihat garisan inilah, daripada sinilah bermulanya garisan kosong darjah. Okey, kosong darjah ke atas dan ke bawah. Okey. Itu garisan Greenwich. Jadi kalau kita lihat balik, okey, so garisan nampak tak? Sama tak? Hampir sama kan? Nampak tak dia lalu di kawasan kepulauan England kat sini. Memang dia lalu kawasan ni. So daripada atas kutub utara sampai ke bawah ni, itu dipanggil garisan meridian pangkal. GMP. Garisan meridian pangkal yang memisahkan timur dan barat bumi. Garisan meridian Greenwich. Baik. Jadi kalau di sini kosong darjah, kalau di sebelah sana macam mana cikgu? Okey, baik. Perasan tak? Okey, ataupun mungkin kamu tahu Okey, satu bulatan adalah darjah dia 360. Setuju ke tak setuju? Satu bulatan 360 darjah. Okey, baik. Bermakna kalau separuh bulatan berapa? 180. Yes, bermakna 180. Bermakna di sini kalau kita perhatikan, bermakna kalau di sini kosong darjah, okey, ini kosong kan? Bermakna kalau dia pusing keliling sampai sini, bermakna sini menjadi 180 darjah. Betul? Di sini iaitu 180 darjah, betul? Jadi kalau 180 di sini adalah 180 darjah ke arah timur. Tu 180 darjah timur sebab dia mengalir ke mana? Mengalir ke timur. Yang sebelah kiri tu cikgu? Okey, yang sebelah kiri ni pula, kalau kita kira daripada kosong ni sampailah ke sini juga, dipanggil 180 darjah barat. Alamak, darjah ni payah pula tulis. Iaitu 180 darjah barat. Nampak tak? Jadi, kalau garisan 180 darjah ni dipanggil garisan apa cikgu? Dia dah ada 180 darjah timur, 180 darjah barat. Dia pasti akan bertemu di satu garisan. Garisan itu dipanggil apa? Ya betul, garisan timur itu adalah Asia. Kawasan ini kiri yang sebelah kanan ni semua Asia, kebanyakannya Asia lah, dan ada sedikit Eropah. Dan sebelah kiri itu pula adalah kawasan barat. Okey. Ya. So yang di bahagian titik-titik putus yang warna merah ni apa cikgu? Itu adalah garisan tarikh antarabangsa. Wow. Garisan tarikh antarabangsa, iaitu garisan di mana 180 darjah timur bertemu dengan 180 darjah barat. Dan dia akan selari dengan GMP tadi.
Dan orang Middle East consider as ASEAN. Betul. Orang Middle East iaitu orang-orang Arab apa semua dipanggil orang Asia. Ya, dikategorikan sebagai orang Asia. So ini longitude. Jadi kalau kita lihat garisan tarikh antarabangsa ataupun GTA ya terletak pada 180 darjah timur atau barat yang selari dengan garisan meridian pangkal. Ya, bukan GTA. Ya, bukan GTA 5. Bukan Grand Theft Auto, bukan. Itu jauh, itu game. Itu bukan garisan tarikh antarabangsa. Bukan Grand Theft Auto, bukan. Okey. Okey. So GTA inilah yang akan memisahkan tarikh dan waktu di bumi. Dia akan pisahkan tarikh dan waktu di bumi, dan tarikh dan waktu di sebelah timur, nampak tak? Di sebelah timur iaitu sehari lebih awal daripada di sebelah barat. Maksudnya apa? Maksudnya okey, sehari timur sehari lebih awal daripada di sebelah barat. Ya ke cikgu? Confuse Okey, senang je macam ni. Perasan tak? Kalau katakan kamu nak tengok EPL, kamu tengok EPL English Premier League. Contohnya kamu tengok MU versus Liverpool. Okey, Manchester United versus Liverpool. Okey, di Liga Bola Sepak England. Okey, kamu perasan tak? Dia orang akan main biasanya sebelah pagi ataupun mungkin juga sebelah pagi lah biasanya. Sebelah pagi atau tengah hari. Okey. Betul. UTC time zone tu garisan betul. Itulah dia garisan tarikh antarabangsa, betul. Yes, UTC tu. Okey. Alright. So, nak cerita. Bayangkanlah kalau katakan kamu tengok dia orang main pagi, tapi kita tengok pukul apa? Biasanya kita tengok pukul 12:30 malam, pukul 1 malam, 1 pagi, pukul 2 pagi, betul tak? Kita tengok, kalau kita tengok itu, iaitu kita tengok pada hari Ahad malam. Contohnya Ahad malam esok nak Isnin ni. Pukul 12 tu dah hari Isnin. Tapi dekat England tu, Manchester lawan Liverpool tu, dia baru hari Ahad. Kita dah nak habis hari Ahad, nak masuk Isnin dah. Dia orang baru hari Ahad. Nampak tak? Maknanya dia lewat sehari. Kita dapat dulu. Kita dapat Ahad dulu baru dia orang dapat. Kita dapat Isnin dulu baru dia orang dapat Isnin. Sebab tu kita kadang-kadang tunggu kan, apa salah dia orang main bola pagi-pagi? Kalau kita tengok, apa salah dia orang main tengah malam ni? Dia orang main Liverpool lawan Manchester United pukul 12 lah, pukul 1 pagi lah kan. Tapi bila kita tengok live kan, dia orang main ni waktu siang, waktu pagi. Bila masa dia orang main ni? Itu live tu. Secara langsung. Jadi maknanya apa? Kita dah malam, kita dah masuk hari Isnin, dia orang baru tengah hari. Okey, baru tengah hari di mana? Pada hari Ahad tu. Dia orang lewat sehari. Kalau dekat Amerika tu sama juga ke? Ya, kat Amerika pun sama, lagi lewat. Kan. Yes. Kalau kat Malaysia baru 1 Januari kan, maknanya kat US, ya betul. Tak ada sehari je. Dia tak sampai 2 hari. Dia sehari je. Sebab satu ruangan tu adalah 24 jam. Okey, satu pusingan adalah 24 jam. Sebab tu dia takkan lebih sehari. Okey, dia orang akan lewat sehari je. Sehari tu tak semestinya 24 jam. Kadang-kadang dia orang lewat 12 jam, kadang-kadang dia orang lewat 18 jam, bergantung kepada apa dia? Macam game bola. Yes, betul. Kan kamu selalu tengok bola. Kan? Ya. Kamu tengok bola pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Aduh, dah ngantuk-ngantuk dah ni. Liverpool punya pasal. Manchester United punya pasal. Tunggu. Sekali bila kamu tengok live. 2:30 dah live. Sekali tengok dia orang main. Apa sahaja dia orang main pagi Kita dah masuk Isnin. Dia orang baru main pagi Ahad. Dia orang lewat. Nampak? Dia orang lewat. Yes, betul. Jadi itulah sebenarnya
tentang garisan tarikh antarabangsa. Okey, ataupun GTA. Dan kalau kita lihat, inilah dia garisan longitude utama. Okey, longitude utama tentang garisan tarikh antarabangsa. Okey. Baik, selebihnya yang ini, okey, tak apa cikgu akan, okey, ini nak kena tengok terbalik ni macam mana. Why bumi kita tak sama time zone? Okey, soalan bagus. Kenapa bumi kita tak sama time zone? Sebab bumi kita ni bergantung kepada cahaya matahari. Contohnya, okey, cikgu bawa kamu kita tengok dekat globe ni. Okey, kita tengok kat globe ni separuh bumi dapat matahari, cahaya matahari. Separuh lagi gelap, malam. Kalau katakan sekarang ni pukul apa? Sekarang ni pukul 5.30. Kalau 5.30, takkan semua tempat tu 5.30. 5.30 kita petang. 5.30 dekat Jepun malam. 5.30 dekat Amerika pagi. Kan dia orang sendiri confused. Macam mana nak buat ni? Jadi diorang akan setkan time. Supaya apa? Kalau 5.30 kita ni petang, 5.30 kat tempat diorang pun petang. Kalau 8 malam kat tempat kita, kat tempat diorang pun 8 malam. Sebab tu kalau kita travel, okey, pergi ke luar negara, kita kena tengok. Okey, kat sana pukul berapa? Supaya apa? Supaya kita tengok, kita dah sampai sana kan. Contoh kita pergi England kita pergi England. Kemudian kita sampai sana kan, sini pagi. Tapi jam aku tunjuk 5.30 petang. Ni 5.30 petang mana ni? Ini 5.30 petang di Malaysia. Pergi dekat England, pagi ni. Dia orang baru nak breakfast. Nampak tak? Kerana perbezaan terima cahaya matahari. Ya, itulah make sense-nya. Yang lain senyap ni faham ke tak faham ni? Faham tak? Faham cikgu. Jadi itulah yang sebenarnya berlaku. Ya, jadi kerana apa? Bumi ni separuhnya dapat matahari, separuh lagi tak dapat cahaya matahari. Lebih kuranglah tengok kepada tempat. England pukul 7 pagi dan kamu boleh tengok pada waktu world time. Memang. Ya, matahari terbit. Matahari terbit sebelah mana? Sebelah cahaya matahari timur. Cahaya matahari sebelah timur. Okey, dan akan bergerak ke sebelah barat. Tapi sebenarnya bukanlah matahari itu yang bergerak, tapi bumi ini yang bergerak ke arah mana? Bumi ini yang bergerak ke arah timur. Jadi kita nampaklah cahaya tu, timur ke barat. Dia macam tu. Dari barat ke timur bumi ni pusing. Bumi ni pusing dari barat ke timur. Maknanya daripada kiri ke kanan lah. Dia pusing macam ni. Okey. Jadi cahaya matahari yang kita nampak iaitu apa? Daripada pagi ke petang. Nampaklah macam daripada timur ke barat. Macam tu lah. Nampak tak? Nampak tak? Mana nak dapat kelas geografi, kita boleh pusing-pusingkan bumi. Pusing laju-laju. Bagi dia orang pening. Padan muka. Bagi semua manusia pening kat bumi. Pusing. Pusing. Pusing lagi. Pusing lagi. Pusing lagi. Okey. Baik. Dah tak ada kerja dah ni. Okey. Baik. Pening tak? Rasa pening tak? Tak kan? Tak pening kan? Pening sangat cikgu. Pening sangat. Okey. Baik. So, kita telah pusingkan bumi globe tu. Pening sikit lah. Okey, entah kenapa. Nampak tak? Santosh Das punya kat belakang. Berpusing-pusing tu. Kan? Berpusing-pusing. Pening lah tu. Okey. Pening. Okey. Baik. So, hari ni kita dah belajar tentang iaitu kedudukan relatif, kemudian juga latitude dan juga longitude. The rest kita akan sambung lagi pada next class pada minggu depan. Okey. Okey. So itu saja pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada next class. Okey, take care guys. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih, cikgu. cikgu. Sama, bye. Terima cikgu, bye. Okey, Terima kasih cikgu. Bye. Okey, bye. Cikgu. Cikgu, Okey, cikgu sama. saya balik cikgu sebab cikgu pergi putar-putar ke bumi. Oh, ya ke? Engkau pun dah terbalik dah? Allah, dah terbalik dah kan. Okeylah Itu kalau macam tu background cik. saya pun Jap. hilang. Tak nampak? Tak nampak.
Okey. Okay, baik cikgu. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Baik Bye. cikgu. Terima kasih. Okey. Cikgu, macam mana bintang dicipta? Okey, bintang dicipta kerana bintang itu adalah letupan daripada banyak matahari. Okey, sebenarnya matahari dekat alam semesta ni bukan satu. Okey, banyak. Jadi dia akibat letupan-letupan itu, dia supernova tu menyebabkan terbentuklah banyak bintang-bintang. Kan. Jadi itu. Sebab tu kamu belajar betul-betul tu kan. Ya, daripada kecil-kecil dah belajar tentang bintang, iaitu apa? Twinkle twinkle little star, betul? Kan siapa nak duduk dalam ni lagi, cikgu suruh dia nyanyi. Twinkle twinkle little star. Siapa nak nyanyi ni? Siapa nak nyanyi? Arisa nak nyanyi, Arisa? Twinkle twinkle little star. Kan? Dia ada banyak version. Version Melayu pun ada. Version Tamil pun ada. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Kan? Betul Sasi macam tu? Kan? Jadi okey, bye bye. Kita jumpa lagi. Bye. Okey, bye Sasi. Bye. Wah, salam.